Tapi ada satu orang tuan-tuan, dia jemput saya bagi tazkirah di rumah dia. Dia ni kaya sungguh, tak payah sebut nama, seorang Tan Sri. Saya pergi rumah dia tuan-tuan. Orang kaya macam ni yang kita nak. Jangan kata duit banyak dia tak bahagia. Ada orang duit banyak dia bahagia. Ada orang tuan-tuan duit banyak dia tak bahagia. Tapi Tan Sri ni seorang yang hebat. Bila sampai rumahnya, dibuka pintu, dia suruh saya bagi tazkirah. Saya pergi tengok tuan-tuan, ruang tamu rumah dia ni seluas masjid ni. Ruang tamu. Yang paling dahsyatnya bila masuk tuan-tuan, ruang tamu tu bawah dia ialah kolam ikan. Ikan bawah ni. Tuan-tuan bayang, saya nak tanyalah, di Bertam ni ada tak rumah tuan-tuan di bawah rumah tu kolam? Ada tak? Kalau ada tu acak. Bukan kolam. Ni kolam ikan. Jadi saya pun dijemput bagi tazkirah. Lepas tazkirah, semayang maghrib sekali. Semayang maghrib di ruang tamu, dia hempak sejadah. Bayang tuan-tuan, kita tak pernah tengok sejadah atas tu, kita berdiri, angkat takbir, ikan lalu. Tuan-tuan bayang, semayang khusyuk tak? Dia tengok ikan. Tak pernah tengok. Allahu Akbar. Habis semayang doa apa? Ya Allah, saya kata, Tan Sri, rumah Tan Sri ni besar. Bawah ni ada kolam renang, ada kolam ikan. Ikan besar-besar lah tu. Berapa beli? Dia kata saya beli 3 ekor 75,000. Dalam tu Allah sejuknya. Sejuk kira di situ sejuk. Beza dengan masjid ni, panas nak mampus. Lah, kau suka aku. Panas dia dalam sejuk tuan-tuan. Ni sejuk. Bila sejuk, apa yang berlaku? Nak terkencing. Tan Sri, tandas tak mana? Dia tahu ustaz jalan terus ya. Ujung sekali kona kiri. Tandas. Kita pun masuk bilik ayam. Bilik. Punya jauh. Tak mana bilik ayam Rupanya tuan-tuan, rumah tu ada 40 bilik. Ni tak masuk bawah lagi. Bawah tu ada 2 tingkat. Punya dahsyatnya. Saya sampai-sampai dia cari mana bilik ni. Tak sampai-sampai. Jauh. Elok sampai-sampai tengok-tengok ada satu ruang tempat masak. Ada satu bibik. Mana toilet. Rupanya bibik tu bukan orang Melayu. I can't speak Malay. Maksud dia Filipin. Oh, sorry. I want to know where is a toilet. Oh, kita cakap orang putih ya. Oh, toilet. You go through left, right. Belah kiri. Kita pun jalan lah. Jalan sampai-sampai. Belah kiri. Toilet. Tuan-tuan, cermin semua. Dia tengok. Sampai-sampai cermin, apa berlaku? Belek dulu. Cermin kan. Macam mana nak buka pintu ni? Dia cari. Rupanya ada satu button. Tekan. Dia buka. Wush. Rumah dekat Bertam ni ada macam tu. Ni, terbuka. Buka, masuk. Ya Allah tuan-tuan. Pertama kita masuk toilet, apa kita nak cari? Kepala paip. Cari kepala paip, tak ada. Ya Allah, nak berak macam mana kepala paip? Tak ada. Rupa-rupanya duk fikir, pelik ni. Ada satu kepala buang lang. Macam tu. Saya ingat yang ni dah perasaan dah. Tapi macam mana nak keluar air? Menunjukkan kaya sungguh. Saya pun terfikir, Masjid Shah Alam, dia pakai sensor. Kita pun try lah. Try macam tu. Burung tu keluar kat mulut dia. Oh, macam tu. Last kali tak edit duk main satu. Tak pernah jumpa tuan-tuan. Lepas tu kita pun dah apa semua. Duduk. Sebelum tu nak cari lu, nak basuh macam mana? Macam mana nak basuh ni? Rupanya nak basuh tu tas lah. Macam kapal terbang, ingat tak? Tak tu. Dia akan vroom, dia akan tembak. Oh, macam tu lah. Yang tu kalau tembak tu, siapa buat share, masalah tu. Jadi tahu dah, tak. Okey, kita pun, okey dah. Boleh berak. Tengok tuan-tuan, di luar tu cermin semua. Bila cermin semua, saya angkat kepala, saya nampak bibik tadi. Allah, bibik ni dah tengok aku mah. Allah tak jadi tuan-tuan. Tarik pakai balik. Pergi tolak. Excuse me, you can see me? No, dia kata, you can see me, but I'm not. Punya dahsyatnya tuan-tuan, duduk dalam tu nampak orang tu. Tuan-tuan boleh berak tak? Menunjukkan kaya sungguh. Allahu Akbar. Habis-habis apa semua siap keluar. Kita Tan Sri, rumah Tan Sri ni berapa ni? Dia kata 100
58 juta. 1 ekar rumah dia. Tuan Sri, di luar saya masuk ada 14 biji kereta. Semua hebat-hebat. Tuan Sri, macam mana contoh cari duit? Dia kata, saya buat ustaz, duit ini tak ada satu pun duit yang haram. Semuanya halal ustaz. Saya buat rumah ni ustaz, bila saya dengar tafsir Al-Quran yang dibaca oleh Dr. Zahazan. Satu ayat dia kata, Al-Jannah tahtal anhar. Syurga di bawahnya ni sungai. Bila sungai saya nak gambar, saya takut saya tak masuk syurga ustaz. Jadi saya buatlah umpama syurga. Rumah saya ni di bawah ni macam sungai. Ada ikan ni. Punya dahsyatnya. Saya kata, ya Allah, Tan Sri, semua tu Camry semua ni. Camry tak apa? Ferrari apa semua ni? Ish. Dia kata, ustaz, kereta saya ini, saya dah atok dah. Setiap kereta ni ada hari untuk pergi ke masjid. Tuan-tuan, bila dia kata macam tu, ya Allah, kereta ni setiap hari ada untuk pergi masjid. Kita ada kereta haram masjid mentawak mai. Tu pun berlagak bukan main kan? Allahu Akbar. Ada orang tak ada kereta, tuan-tuan, dia main masjid dengan apa? Naik motor. Ada orang, tuan-tuan, dia tak ada motor, dia main masjid. Itu orang yang hebat. Dia jalan kaki. Ada orang, tuan-tuan, dia ni nak jalan kaki pun tak ada dah, tapi dia main masjid dah. Kaki kena potong. Kecil mana? Main juga. Ada orang, tuan-tuan, dia main masjid dah. Sebab apa? Dia duduk sebelah masjid kubur. Mati lah, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, orang kaya dia bahagia. Kerana apa, tuan-tuan? Saya nak kata, apa itu bahagia? Ada orang dia kata, ustaz, kalau saya ustaz, saya ada anak ustaz, saya bahagia. Ingat, tuan-tuan, ada orang dia tak ada anak sampai ke mati, tapi dia bahagia. Apa bahagia? Ada orang kata, ustaz, saya kalau dapat isteri, saya kahwin, bahagia saya. Ada orang dia tak kahwin sampai mati, namanya Abdullah bin Amru al-As. Amru al-As yang membuka akan Mesir. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, saya pernah duduk, tuan-tuan, sebulan talaki untuk baca satu kitab Ashbah wan Nadhair. Sampai di sana dia tahu, ustaz, alhamdulillah ustaz mai bulan Ramadan ni. Ni ustaz, saya nak bawa ustaz Masjid Amru al-As. Saya pun piah. Ustaz, dia kata, ni malam terakhir, 10 malam terakhir, seluruh orang daripada Mesir ni akan berkumpul di masjid ni. Masjid Amru al-As. Anaknya Abdullah Amru al-As tak kahwin sampai mati, tapi dia bahagia. Saya kata, mai semua ke? Ya, mai 10 malam terakhir mereka akan sembahyang di Masjid Amru al-As. Kerana apa? Saya tanya. Pasal Jibril turun. Saya pun terkejut. Jibril turun? Betul ke? Tak, imam tu nama Jibril. Abdullah bin Amr al-As tak kahwin sampai mati. Orang tanya, kenapa wahai Abdullah tak kahwin? Dia kata, aku takut aku kahwin, aku lupa akan hadis Nabi, akan agama Allah. Dia bahagia. Sebenarnya apa bahagia? Ada orang kata, ustaz, kalaulah saya dapat seorang isteri cantik, bahagia. Ada orang dapat isteri cantik bercerai. Betul tak? Ada seorang pemuda jumpa saya, ustaz, saya nak cari isteri cantik dan solehah. 7 tahun cari, dah dapat ustaz. Saya kata, dapat macam mana? Cantik solehah. Ha, dapat. Dapat macam mana? Cantik ustaz, lepas tu dia solehah. Solehah apa? Solehah binti Din. Solehah binti Din tak jadi. Apa bahagia? Ada orang, tuan-tuan, dia tak kahwin sampai mati. Ada orang, tuan-tuan, isteri dia tak cantik tapi bahagia. Ada orang kata, ustaz, kalau saya dapat anak ustaz, saya bahagia. Ada orang dia tak ada anak sampai mati. Ada orang ada anak, tuan-tuan, sampai 10 orang. Ada seorang kawan saya cikgu. Dia cikgu ya, gaji 2,000 lebih. Anak dia 10 orang. Naik kereta kancil. Kira dia berhenti dekat restoran tu, keluar anak dia seorang, orang tak tengok. Keluar seorang lagi, orang buat tak tahu. Keluar ketiga, tak apa lagi. Keluar keempat, semua pakat kalih. Kelima, 5 dia berkata. 6, 7, 10. Lepas tu dia tanya, cikgu, anak cikgu 10 orang, macam mana boleh boh dalam kancil ni? Dia kata, saya boh. Loh, ramainya. Susah senang, dia kata, cikgu. Dia kata, ustaz, saya ni anak 10 orang. Campur dengan saya 12 orang. Saya ada kancil ya. Tapi hidup saya bahagia, ustaz. Saya tak ada hutang, tak ada kad kredit. Sebenarnya apa bahagia? Nanti nak cerita ni. Ada orang kata, ustaz, kalaulah saya ustaz, ada mak, ada ayah, saya bahagia. Ada orang, tuan-tuan, lahir-lahir mak ayah tak ada, tapi dia bahagia. Ada orang dia kata, ustaz, kalaulah ustaz, saya dapat pangkat bagus, bahagia. Ada orang dia pionir, tapi dia bahagia. Apakah bahagia? Bahagia dalam Islam kata, apabila kamu redha apa Tuhan bagi, itu bahagia.
Redha. Bini tak ada. Ya Allah, aku walaupun tak kahwin, ya Allah, aku redha, ya Allah, ini pemberian padaku. Ada orang perempuan tak kahwin sampai mati, tapi dia redha. Itu satu kebahagiaan. Ada orang, tuan-tuan, rumah sewa ya, gaji tak banyak, tapi dia redha. Itulah pemberian Allah pada dia. Dia akan bahagia. Ada orang tak ada anak, tuan-tuan, tapi dia redha, dia bahagia. Ada orang ada anak perempuan semua, tapi dia redha, itu bahagia. Sebab itu kebahagiaan ni, bila kita redha apa Tuhan bagi, itu bahagia. Dan alhamdulillah, orang Islam darah Ramadan ni Allah bagikan dua kebahagiaan, farhatan ni. Ni kita ni akan dapat ni, farhatan ni, dua kebahagiaan. Pertama, bahagia ketika mana iftar, ketika buka puasa. Kita lapar ni tuan-tuan, lapar tengah ni. Bila buka puasa, semua sedap, betul tak? Itu satu kebahagiaan. Ayak sejuk sedap, ayak panas sedap, ayak soya sedap, ayak apa nama tu, asam buih sedap, ayak oreng sedap, ayak semua sedap. Sebab apa? Allah bagi kebahagiaan ketika berbuka. Letak-letak tu ayak sejuk. Nak cerita tak kerti kan? Sedap, itu bahagianya. Tuan-tuan, yang kedua apa? Ketika liqa rabbih, bertemu dengan Tuhan kamu, kita akan bahagia. Kita akan bertemu dengan Allah. Satu kebahagiaan yang tak pernah kita dapat semasa hidup dunia.